Salam sejahtera murid-murid. Selamat datang ke kelas geografi Cikgu P. Hari ini kita nak belajar bab 1 arah dalam geografi tingkatan 1. Dalam bab 1 arah terdapat 4 subtopik iaitu 1.1 arah mata angin. 1.2 cara menentukan arah mata angin menggunakan matahari. 1.3 cara menentukan arah mata angin menggunakan kompas. Dan 1.4 bearing sudutan. Sebelum kita pergi lebih lanjut lagi, eloklah kita tahu dahulu apakah maksud arah. Arah ialah hala tuju sesuatu tempat dari suatu tempat yang lain. Contohnya dalam raja ini. Apakah arah sekolah dari rumah Ahmad? Arah sekolah dari rumah Ahmad adalah di sebelah timur. Baiklah murid-murid, marilah kita belajar subtopik yang pertama, iaitu arah mata angin. Terdapat 8 arah mata angin, iaitu utara, selatan, timur, barat, timur laut, tenggara, barat daya dan barat laut. 8 arah mata angin dapat dibahagikan kepada 4 arah mata angin utama dan 4 arah mata angin perantaraan. 4 arah mata angin utama ialah utara, selatan, timur dan barat. Sementara 4 arah mata angin perantaraan ialah timur laut, tenggara, barat daya dan barat laut. Murid-murid boleh menonton video di channel YouTube Sementas cara mudah hafal 8 arah mata angin bersama Cikgu P untuk membantu murid-murid menghafal 8 arah mata angin dengan cepat dan mudah. Baiklah murid-murid, sekarang kita teruskan pelajaran subtopik yang kedua, iaitu cara menentukan arah mata angin menggunakan matahari. Matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Cara ingat, terbit mula dengan huruf T. Timur pun mula dengan huruf T. Jadi, matahari terbit di sebelah timur. Kedua-dua pun ada T. Terbit ada T, timur pun ada T. Ini cara ingat. Lagi satu, terbenam. Terbenam, kata dasar, benam. Mula dengan huruf B. Barat pun mula dengan huruf B. Jadi, matahari terbenam di sebelah barat. Dua-dua pun ada B. Terbenam ada B, barat pun ada B. Ini cara ingat. Oleh kerana matahari
terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat, maka kita dapat menggunakan matahari sebagai panduan untuk menentukan arah mata angin. Berikut ialah langkah-langkah untuk menentukan arah mata angin berpandukan matahari. Mula-mula, anda berdiri menghadap matahari terbit. Sila lihat rajah di sebelah kanan. Matahari terbit di sebelah timur. Maka, arah di hadapan anda ialah timur. Manakala arah di belakang anda ialah barat. Seterusnya, depakan kedua-dua belah tangan anda. Tangan kiri anda menunjukkan arah utara, manakala tangan kanan anda menunjukkan arah selatan. Cara ingat, cikgu suka berkongsi dengan murid-murid cara mudah belajar. Cara ingat, tangan kiri ada A, utara pun ada A. Jadi, tangan kiri menunjukkan arah utara. Tangan kanan ada an. Selatan pun ada an. Jadi, tangan kanan anda menunjukkan arah selatan. Ini cara ingat yang mudah. Setelah kita menentukan 4 arah mata angin utama, kita boleh menentukan 4 arah mata angin perantaraan. Sebagai contoh, arah di antara utara dengan timur ialah arah timur laut. Arah di antara timur dengan selatan ialah tenggara. Arah di antara selatan dengan barat ialah barat daya. Sementara arah di antara utara dengan barat ialah barat laut. Baiklah murid-murid, sekarang kita teruskan pelajaran subtopik yang ketiga, iaitu cara menentukan arah mata angin menggunakan kompas. Di sebelah kanan ialah rajah tentang sebuah kompas. Kompas terdiri daripada perumah, pemuka dan jarum kompas. Kompas dicipta untuk menentukan arah dengan tepat. Jarum kompas sentiasa menunjuk ke arah utara kerana dipengaruhi oleh tarikan magnet dari kutub utara bumi. Berikut ialah panduan menentukan arah mata angin menggunakan kompas. Langkah pertama, berdiri menghadap objek yang anda ingin tentukan arah. Langkah kedua, letakkan kompas pada permukaan yang rata. Pastikan anda menjauhi objek besi seperti tiang besi dan kerusi besi. Mengapa? Mengapa kita harus menjauhi objek besi? Sebabnya ialah jarum kompas diperbuat daripada magnet. Sekiranya kita meletakkan kompas berdekatan dengan objek besi, maka jarum kompas akan tertarik ke objek besi tersebut. Dan ini akan menyebabkan bacaan kita tidak tepat. Langkah ketiga, orientasikan kompas dengan memusingkan kompas perlahan-lahan sehingga jarum kompas menunjukkan arah utara. Rajah ini menunjukkan cara mengorientasikan kompas. Selagi kompas belum diorientasikan, kita tidak boleh menggunakan kompas untuk menentukan arah mata angin. Mengapa? Jawapannya ialah selagi kompas belum diorientasikan, jarum kompas belum bertemu dengan arah utara. Maka, jawapan yang ditunjukkan oleh jarum kompas yang belum diorientasikan bukan arah yang sebenarnya. Langkah keempat,
Anda dapat menentukan arah objek tersebut dengan berpandukan kompas. Baiklah murid, yang ini ialah raja sebuah kompas yang telah diorientasikan. Cuba murid lihat jarum kompas yang berwarna merah sudah bertemu dengan N. N dalam bahasa Inggeris ialah north. Dalam bahasa Melayu ialah utara. Setelah kompas diorientasikan, baru boleh kita menentukan arah mata angin sesebuah objek. Sebagai contoh, kita ingin menentukan arah kantin sekolah. Jadi, kantin sekolah berada di arah utara. Surau. Surau berada di arah E. E dalam bahasa Inggeris ialah east. Dalam bahasa Melayu ialah timur. Jadi surau berada di arah timur. Dari tempat kita letak kompas tersebut. Tempat kita letak kompas ialah tempat titik rujukan kita. Gelanggang badminton. Gelanggang badminton terletak di arah barat daya. Dalam kompas tu dalam huruf SW, South West dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu ialah barat daya. Inilah cara kita menentukan arah mata angin sesuatu tempat ataupun objek dengan menggunakan kompas. Baiklah murid-murid, kita teruskan subtopik kita yang keempat iaitu bearing sudutan. Arah sesuatu tempat dapat ditentukan dengan menggunakan bearing. Apa maksud bearing? Bearing ialah arah sesuatu objek atau tempat dari satu titik rujukan. Unit yang digunakan ialah darjah. Sementara bearing sudutan ialah bearing yang diukur dari arah utara 0 darjah mengikut arah pusingan jam. Bearing sudutan dapat ditentukan dengan menggunakan jangka sudut. Raja ini ialah sebuah jangka sudut yang kita gunakan untuk mengukur bearing sudutan. Yang ini ialah bearing sudutan yang kita ukur dari arah utara mengikut pusingan jam. Contohnya dari utara bersamaan dengan bearing sudutan 0 darjah. Timur bersamaan dengan bearing sudutan 90 darjah. Selatan 180 darjah dan barat 270 darjah. Balik semula ke utara 360 darjah. Ini adalah bearing sudutan. Raja yang terakhir ini ialah contoh ukuran bearing sudutan. Misalnya 45 darjah. 45 darjah bersamaan dengan arah timur laut. Berikut ialah langkah-langkah mengukur bearing sudutan yang kurang daripada 180 darjah. Langkah pertama, tentukan dua titik iaitu titik X dan titik Y. Lukis garisan lurus yang menyambungkan kedua-dua titik tersebut. Langkah kedua, tentukan titik rujukan. Titik rujukan yang dikenal pasti adalah pada titik X. Jadi, kita lukis arah mata angin pada titik X. Langkah terakhir, letakkan pusat jangka sudut pada titik rujukan, iaitu titik X. Bearing sudutan diukur dari utara 0 darjah mengikut pusingan jam hingga ke garisan XY, iaitu 120 darjah. Akhir sekali, kita nak belajar cara mengukur bearing sudutan yang lebih daripada 180 darjah. Contohnya, bearing sudutan titik P dari Q.
Mula-mula, kita lukis satu garisan lurus menyambungkan titik P dan Q. Seterusnya, kita lukis arah mata angin pada titik Q, iaitu titik rujukan. Oleh kerana beri sudutan ini adalah lebih daripada 180 darjah, maka kita perlu mengukur dari arah utara mengikut pusingan jam hingga ke garisan PQ. Jadi, kita perlu mengukur beri sudutan dari arah utara mengikut pusingan jam hingga ke selatan dahulu, iaitu sebanyak 180 darjah. Seterusnya, kita ukur sudut dari arah selatan ke titik P. Ukurannya ialah 120 darjah. Dengan itu, beri sudutan P dari Q ialah 300 darjah, iaitu 180 darjah di sebelah kanan dan baki 120 darjah di sebelah kiri. Jumlahnya ialah 300 darjah. Baiklah murid-murid, cikgu berharap murid-murid dah faham pelajaran hari ini. Cikgu nak ucapkan terima kasih kepada semua murid kerana sudi belajar dengan cikgu. Bye.